teracun, kekurangan oksigen. Di samping itu, kita ikan-ikan yang diresap oleh logam-logam berat ini masuk dalam kitaran pemakanan. Manusia pula kemudian makan ikan-ikan tersebut atau bahan-bahan atau organisma-organisma sungai, dan logam berat tersebut akan kekal dalam manusia pula. Kita patut memberi pendekatan terhadap menjana electricity atau sumber tenaga daripada tapak pelupusan sisa pekerjaan. Oleh kerana tapak pelupusan ini memang tidak begitu luas, gas yang dikeluarkan dari tapak ini tidak boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga. Satu lagi perkara yang kita harus lihat adalah kandungan plastik. Plastik kadang-kala macam di Kuala Lumpur sampai 24%. Jadi bila ada banyak plastik, jumlah gas yang dikeluarkan dari tapak pelupusan kurang dari apa yang kita dapat secara teori. Untuk bina satu tapak pelupusan sanitary menjangkau setinggi lebih kurang 200 juta. Untuk menutup selamat tapak pelupusan menjangkau lebih kurang 10 juta ringgit. Ramai yang tahu tentang perlunya kita semula. About 60%, 70% yang tahu. Tapi yang buat kita semua 30-40%. Jadi di Malaysia ni kita nampaknya terpaksa bezakan orang yang tahu dengan orang yang buat. Kerajaan harus gunakan cane and carrot metodologi. Jadi bukan kita lihat apakah undang-undang yang kita akan amalkan untuk kita semula. Jadi tambah pula kita kena beri insentif untuk orang yang buat kita semula. Jadi itu penting. Mujurlah tahun lepas Parlimen telah pun meluluskan Akta Pengurusan Sisa Pekerjaan dan Pemeriksaan Awam 2007 yang dapat memastikan pengurusan sisa pekerjaan dilakukan secara bersepadu, berkesan dan efektif. Dengan akta tersebut kita dapat memberikan di samping insentif dan juga penalti. Kerajaan kita sebaik mungkin tidak akan membenarkan tapak-tapak pelupusan sampah dijadikan kawasan-kawasan pembangunan seperti pembangunan rumah, industri berat, kerana kita tahu kesan dia banyak. Satu yang saya nyatakan tadi, asid-asid yang dilepaskan dari situ mungkin akan memberi kesan pada penduduk. Lepas tu tapak sampah ni dia tidak stabil. Dia tidak stabil. Jadi apabila pembinaan yang berat seperti rumah ke rumah pangsa dibuat, dia mungkin menghadapi masalah pemendapan. Rumah-rumah akan retak. Lepas tu gas-gas yang masih berkumpul dekat situ mungkin boleh menyebabkan kebakaran. Because gas metana adalah mudah terbakar. Ia boleh meletup. Dan perkara ini telah berlaku di negara maju lah. Di Malaysia mungkin kita tidak ada perkara seperti ini. Tapi kita tidak mahu perkara seperti ini berlaku di sini. Kesal kalau tempat pelupasan sampah dia buat rumah, kami yang jadi mangsa. Penduduk sini jadi mangsa. Sepatutnya dia tak boleh buat macam ni kan. Kerajaan kena prihatin lah macam ni. Maknanya kerajaan kena ambil berat, tempat pelupasan sampah tak boleh buat rumah. Mungkin dari segi kesilapan perancangan. Sepatutnya kalau kita ikut betul-betul kita punya garis panduan atau arah-arahan yang bukan saja dikeluarkan oleh jabatan ini dan mungkin jabatan sekitar mungkin perkara itu tak sepatutnya berlaku. Tapi kemuskilannya sampai bila kami harus menanggung azab yang macam ada sekarang ni lah. Kita akan ambil tindakan-tindakan mitigasi bagaimana untuk mengurangkan kesan-kesan yang negatif terhadap kehidupan para penduduk di kawasan tersebut. Ya. Sebenarnya mereka perlu memindahkan penduduk di Taman Seri Manja dan mengambil tindakan untuk membaik pulih kawasan tersebut. Mungkin ada kemungkinan mereka dipindahkan. Kita memang ada first world facility ataupun kita telah wujudkan, kita telah mendirikan sekarang banyak sanitary landfill. Tapi mentality memang third world mentality. Itu memang saya setuju. Jadi kalau kita belanjakan begitu banyak wang
untuk mendirikan tapak pelupusan sanitary dan sebagainya kalau sikap rakyat Malaysia tidak berubah dan mungkin keadaan pun tidak berubah. Kalau rakyat Malaysia kurang mengeluarkan sisa pembejan, tentu kita kurang membuat tapak pelupusan. So kita harap rakyat Malaysia terus-menerus menggunakan barang-barang yang mereka beli atau bahan makanan yang kita beli, gunakan sepenuhnya. Kalau tak boleh 100%, 99%. Apabila kita telah menggunakan dengan sepenuhnya, bermakna kuranglah bakinya yang jadi sampah. Memang betul saya akui. Memang dah belajar mengenai sampah. Sepatutnya sampah-sampah ni tidak boleh buang begitu sewenang-wenangnya sebab sampah ni akan memudaratkan masa-masa akan datang lah. Jadi kalau dulu sekarang umur saya 47, saya dah merasa mengalaminya. Kalau kita pun meneruskan sampah yang ada macam ni, alam sekitar kita tak jaga, besok anak-anak saya, cucu-cucu saya pun akan menerima hakikat lagi teruk daripada yang sedia ada.